Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, sekali lagi pagi ni, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dan sama-sama kita mulakan pagi ni dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Baik, so pagi ni kita nak bercakap lagi tentang beberapa perkara. Okay, terutama pagi ni saya nak kita start dengan pagi kita, hari kita, kehidupan kita ni dengan energi yang tinggi. Kalau tak, dia akan start dengan the lowest point. Energi kita kadang-kadang kalau kita tak pupuk dia, okay, betul tak, kita tak ambil tahu, tak set dia, kan, dia macam kereta jugalah pagi-pagi kan. Bila kita nak gerak pagi-pagi kan, kita nak kena check minyak hitam cukup ke tidak, minyak petrol. Walaupun naik harga sekarang, okey. Adakah minyak kita cukup? Kan hari tu saya jalan tau. Hari tu waktu saya kan kadang-kadang kita parking lama kan, tak gerak. So pagi tu saya jalan tau, saya gerakkan kereta. Tapi bila tiba-tiba dia keluar macam sensor, sekarang kan banyak sensor kereta. Pressure angin tak cukup, dia kata. Tak dapat dia tak dapat nak calibrate. So lepas tu saya kata, kenapa jadi macam tu? Saya tak ada calibrate. Macam nampak macam okey, elok je. Kan? Tapi lepas tu dia masih lagi keluar sensor tu. Kan dia kata macam tak boleh nak calibrate kita punya tekanan tayar kita, tekanan angin. Lepas tu saya macam alamak, saya contact lah dengan customer service. Okay, bahagian servis, bahagian maintenance kereta. So saya contact Nazar. Lepas tu dia kata dia kata sometimes dia kata bila salah satu kereta ni angin dia tak cukup, salah satu tayar ni tak cukup, dia akan sentiasa macam tu. So saya tanya dia, so what, apa yang saya kena buat? Dia kata you kena pergi ke stesen minyak ataupun pump station yang ada pump. You kena letak tekanan tayar dia mestilah 210 kilopascal. 210. Okey. So bila saya pergi dan saya start calibrate, saya ukur gunakan pump tu, baru saya tahu beberapa tayar sebenarnya tak cukup. Dia punya tekanan hanyalah 200. Ada tayar yang tekanan dia 190 je. So menyebabkan dia tak dapat nak jalan dengan betul. Dan dia bahayalah bila tak cukup angin. Jadi bila saya dah pump kat 44, okey, cukup. Lepas tu masuk dalam, calibrate balik, dah tak keluar dah sensor tu. Nampak tak? Kalau saya tak check dahulu, saya tak set dulu benda tu, so benda tu mungkin membahayakan saya punya pemanduan. Membahayakan perjalanan saya yang kita nak pergi jauh masa tu, daripada Johor nak pergi ke KL. Kan bahaya kalau macam tu. So sama juga, kalau kita tak prepare setiap pagi macam ni dengan bekalan semangat, bekalan ilmu, kan, bekalan direction ke mana kita nak pergi bawa bisnes kita. Dan saya dapat banyak juga komen-komen yang cakap saya stuck, saya dah berniaga bertahun tapi kenapa level dia masih lagi biasa-biasa. Kan, ada anak murid saya ingat lagi, dia ambil masa sampai berapa belas tahun. Sebab selama ni dia tak pernah pergi belajar. Selama ni dia ingatkan, cukuplah belajar daripada darjah 1. Masuk lagi sampai darjah 6. Sambung lagi sekolah menengah. Setengah tu sambung lagi diploma. Sambung lagi degree. Ingatkan, dah banyak belajar. Ingatkan, dah tahu sangat. Ada yang ada degree, ada yang ada master lah. Aku ada master kot dalam business administration. Apa hal pula aku nak kena pergi belajar dengan mamat ni ya? Kan? Kenapa? Dia macam ni lah. Soalan saya, kalau you rasa bisnes you masih lagi stuck pada satu level sales yang biasa-biasa, okay. Kedua, you tak cukup duit simpanan, tak banyak. Okay. Yang ketiga, banyak lagi impian tak dapat nak dicapai, terutama melibatkan keluarga kita, mak ayah kita. Okay. Fikirkan balik. Adakah you patut repair sekarang? Adakah you patut betulkan dia sekarang? Ataupun you nak biar je, korang nak biar je dia biasa-biasa macam tu. Tu soalan saya. Ada orang tak ada orang ni? Hello? Adakah anda dah bersedia?
Adakah you all dah bersedia? Pagi ni saya nak dekahkan 5 perkara. Apakah kita panggil dosa besar? Ataupun saya nak cerita kesilapan lah. Dosa besar kita. Dan saya nak cerita ni adalah ikut pengalaman saya dulu. Okay? Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih pada yang follow saya pagi ni. Terima kasih banyak. Okay? Thank you very much yang follow saya pagi ni. Okay? Dan terima kasih juga yang pada yang dah tekan butang share. Sebab kita tak ada benda lain yang kita nak kecuali you just tekan butang share, sebarkan benda ni supaya lebih ramai dapat maklumat, dapat ilmu pagi-pagi macam ni. Dan saya ada beberapa video juga saya nak share pagi ni. Okay? Mereka yang dulu, dia orang ni pun dulu tu tak tahu juga. Ya ke kena belajar? Kenapa nak kena belajar? Ya ke marketing nak kena tahu benda ni? Kan? Suddenly bila dia dah tahu baru dia nampak, oh ada, Alhamdulillah. Ada perubahan kepada hidup dia dan bisnes dia. Bila bisnes kita hidup, insya-Allah kehidupan kita tu pun insya-Allah mudahlah dia, insya-Allah, mudah-mudahan. Okay? So saya nak anda ready. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk nak tag kawan-kawan, remind dia, kau dah dengar ke belum? Sarapan Minda Momentum pagi ni. Setengah jam je. Setiap pagi kita buat 30 minit je. Untuk kita nak ready, preparekan hari kita. Boleh faham tak benda tu? Okay? Sambil juga nanti saya ada nak sharekan beberapa video. Untuk kita nak tengok, oh rupanya orang ni daripada kosong, start, yang selama ni dia tak tahu rupanya apa yang dia tak tahu. Saya ulang balik tau. Selama ni dia tak tahu pun apa yang dia tak tahu. Ingatkan dia tahulah apa yang dia tak tahu. Tak. Ramai sangat manusia sebenarnya, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. That's why saya nak cakap pagi ni 5 perkara, 5 dosa besar dalam marketing yang ramai tak tahu. Patutlah rezeki dia sempit, sales tak masuk. Kan? Boleh tak saya nak cakap benda tu? Apakah benda-benda yang saya nak cakap ni? Siapa kat sini dah ready? Okay? Siapa kat sini dah ready nak tahu? Adakah you ready nak tahu? Ready nak belajar? Ready ke ready nak belajar ni? Kan? Boleh ke? Sambil-sambil kadang-kadang saya juga akan tuliskan notes kat sini supaya you all nampak dengan jelas, nyata. Oh, macam tu rupanya. Boleh? So, apakah 5 perkara tu? Okay, macam ni. Saya faham setiap you all ni ada bisnes masing-masing. Setiap orang kat dalam ni ada bisnes, ada perniagaan. Okay? Dan kat sini, tak kisahlah sama ada perniagaan you adalah melibatkan produk. Dan kita kena ingat, ada juga kalangan kita yang berniaga, produk dia adalah dalam bentuk perkhidmatan. Sebab kedua-dua ni diperlukan oleh manusia. Jangan salah anggap. Jangan ingat, oh berniaga tu kena ada produk je. Habis kalau perkhidmatan, contoh macam insurans ke, takaful ke, okay? Mungkin ada yang buat interior design. Semua ni adalah dalam bentuk perkhidmatan. Dah ready dah? Siapa kat sini dah ready? Very good. Thank you very much. Dengar ni betul-betul. Sebab kalau kita betulkan benda ni, insya-Allah, mudah-mudahan mudahlah kita nak buat bisnes, masuk duit kat situ, rezeki kita bertambah-tambah insya-Allah. Okay? So ni bisnes kita. So kita ada bisnes. Now, apa yang tak ada sekarang? Masalah kita adalah kepada sale. Isu kepada ramai orang adalah sales. Ni isu pada ramai orang sales. Sales ni tak masuk. Betul kan? Kalaulah bisnes ni, sales tu banyak, sales tu sentiasa masuk, konsisten. Dan ni ditentukan oleh ilmu yang ada oleh founder kat sini. Kita sebagai founder kat sini yang menentukan, kita yang tekan minyak. Macam kereta lah tadi saya cerita. Kalau kita tekan lebih, kereta tu bergerak lah. Kalau kita tekan kurang, kereta tu mungkin tak bergerak. Oh, kita tekan habis. Tapi rupanya minyak yang tak ada. So, dia bergantung kepada sini. Founder ataupun kepada business owner yang run business ni. Isunya sekarang adalah, okay, terlalu banyak yang kadang-kadang founder ni, dia tidak tahu apa yang dia tak tahu. Jadi, macam mana dia nak tarik sales? Macam mana nak berlaku benda tu? Terima kasih pada yang dah tag. Terima kasih juga pada yang dah share. Thank you very much. You are very amazing. Okay. A wonderful person yang saya kenal. Okay. Keep consistent, dengar sampai habis. Kejap je, lepas tu 8.30 dah habis dah. Okay.
So, isu sekarang adalah, isu kepada ramai orang, kepada ramai peniaga adalah, dia susah kat sini nak dapatkan dia punya pelanggan. Okay. Dan most of the mistake kat sini, kebanyakan mistake adalah bukan pada bisnes Kebanyakan orang, founder atau business owner, dia akan cuba menyalahkan benda lain. Yang menyebabkan sepatutnya mereka ni patutnya tarik pelanggan datang kepada bisnes. Tapi pelanggan tak datang. Tidak ada sebarang kat sini tarikan. Mak Saleh panggil dia attraction. Tarikan ataupun namanya minat pelanggan nak datang kat dia. Dan dia mula menyalahkan. Alah, pelanggan lah salah. Sekarang kan musim ekonomi tak bagus. Ekonomi merosot. Bila masa yang tak ada isu ekonomi kat Malaysia ni? Bila masa yang kata ekonomi tu elok je? Most of the time, kebanyakan masa semua orang kata ekonomi tak elok lah, ada cabaran. Macam-macam dugaan yang berlaku. Betul ke betul? Dan dia kadang-kadang menyalahkan pelanggan tak beli barang. No, bukan pelanggan tak beli barang. But isunya mungkin dia pergi beli dengan orang lain. Beli dengan pesaing. Dah, lepas tu kita salahkan pesaing pula. Konon-konon pesaing buang harga. Okay, nampak tak kat situ? So, apakah benda kesilapan kat situ yang ramai sebenarnya kadang-kadang tak perasan. So, saya cakap benda ni supaya kita aware. Okay, supaya kita beri perhatian. Supaya kita sedar, oh, okay, tak boleh. Aku kena betulkan diri. So, apakah dosa dalam marketing tu? Apakah dosa dalam marketing ataupun dalam bisnes yang kita buat? Yang mungkin ramai orang tak perasan kat sini lah. Okay? Nampak? So, siapa nak tahu yang pertama? Saya tengok macam tak ada yang nak tahu, tak ada saya nak cerita. Kan? Penat saya ceritakan tapi tak nak tahu. Okay, apakah yang pertama kalau macam tu? Okay. Yang pertama adalah, dosa pertama adalah, yang pertama adalah tak faham pelanggan. Kita yang tak cuba nak fahamkan apa yang pelanggan ni nak. Kita yang tak cuba untuk ambil tahu sebenarnya pelanggan ni apa isu dia. Kan? Apa isu pelanggan? Apa masalah pelanggan? Okay. Apa yang pelanggan tu nak? Pelanggan nak apa? Yang ni kita nak kena tahu. So, most of us, kebanyakan, saya pun dulu sama juga. Saya dulu pun tak ambil tahu. Kita ingat ada produk yang kita tahu, apa yang kita tahu hanyalah nak jual barang. Tu je masalah kita sekarang sebenarnya. Masalah kita hanyalah kita fikir, aku nak jual barang, aku nak sale, aku nak hari ni berapa ringgit, berapa ribu, berapa ratus. Without kita tahu sebenarnya pelanggan ni nak apa. Apakah benda yang sebenarnya? Kalau kita ambil tahu, kita belajar, kan? Kita belajar. So, benda itulah yang akan membantu kita untuk buat lonjakan dalam sales. Barulah bisnes kita tu berhasil dengan adanya sales. Faham tak maksud apa yang saya nak bagi-bagi ni? Hopefully saya harap you all faham. Okay, dapat sesuatu. Okay, siapa lagi nak poin kedua, ketiga, keempat? Okay, apakah sebenarnya yang menyebabkan kita punya pelanggan tak ramai? Okay, kita mungkin tak faham dan kita tak faham lagi satu lagi perkataan sebenarnya yang saya suka nak share kepada ramai di kalangan you. Kebanyakan kita sibuk bila cakap tentang pelanggan je, kita sibuk akan utarakan perkataan ni. Nak jual barang. So, secara tak sedar juga kat sini sebenarnya kita ni nampak seorang yang pentingkan diri. Sebenarnya kita tak nak pun ada perkataan jual barang. Saya nak kita tukarkan mentaliti kita. Ni saya nak cakap perkara kedua. Perkara kedua adalah sibuk menjual je. Sedangkan pelanggan pula tak suka. Pelanggan tak suka orang datang dan sekadar jual barang. Sakit hati adalah, kan? Okay? So, kita tak boleh nak cakap kat sini, mentaliti kita kena betulkan. Bukan jual barang, tuan-tuan. Bila kita sibuk menjual, perasan tak banyak jualan. Tak banyak sale yang terhasil bila kita ni sibuk memanjang nak menjual barang. Okay? Tapi tukar kepada fokus kita adalah bantu pelanggan. So sesuai lah dengan poin yang pertama. Poin pertama tadi, fahamkan pelanggan apa masalah dia.
Betul? Effendi cakap kira nak untung je. Yes. Kita fikir pasal kita je nak untung. Dengar sini prinsip dalam Islam pun dah ajar. Bantu orang lain dulu. Beri dulu. Bantu dulu. Dan kita akan dapat balik berkali-kali ganda. InsyaAllah kita akan dapat balik dia punya return dia. Tak ada pun nak belanja love ke. Belanja lah love sikit ke apa. Okay. Kejap lagi saya nak tunjuk satu video. Kejap je video tu. 2 minit, 3 minit je. Pengalaman kita turun ke lapangan betul-betul tanya orang. Tanya mereka yang bisnes ni pandai, budak pandai ni. Yang belajar tinggi-tinggi ni. Tapi dia ingat, alah aku sekanti kan aku berniaga, aku boleh je berjaya. Belum tentu Belum tentu pelajaran akademik kita menentukan kejayaan dalam bisnes. Dan saya nak cakap juga, tapi kalau fail akademik belum tentu juga dalam bisnes tak boleh nak berjaya. Belum tentu juga yang pandai akademik boleh berjaya dalam bisnes. Nampak tak benda tu? So ada tak mentaliti macam ni? Ada tak perkara-perkara macam ni kadang-kadang kita mungkin, lah betul lah, patutlah. Aku ni asyik sibuk tiap-tiap hari, fokus aku nak jual barang. Jadi semua ayat yang aku guna adalah ayat untuk buat iklan. Masalahnya satu lagi, manusia ni tak suka nak iklan. Manusia ni tak suka benda-benda yang iklan. Sebab tiap-tiap hari buka TV nampak iklan, buka YouTube nampak iklan, follow belakang bas nak pergi kerja, belakang bontok bas pun iklan. Belilah barang. Semua adalah sekeliling kita, semua suruh beli barang. Masalahnya manusia tak suka Betul-betul ni. Kan? Jadi itulah perkara yang menyebabkan menjadi isu kepada dia. Siapa faham tu? Siapa yang mula nampak kat situ? Okay? Belumlah satu lagi saya nak tambah boleh? Yang ramai sangat silap. Ada mistake benda ni. Sebelum saya nak tunjukkan video ni, boleh ke? Boleh saya nak bagi satu lagi point. Yang ketiga. Simple dia. Tiap-tiap pagi kita nak buat macam ni. Simple. Kita bagi you bekalan. And you tahu, you all betulkan apa kesilapan ni dan apa benda cara nak betulkan. Then insyaAllah kita nak fly high. Kita nak sales kita meningkat. Kita nak bisnes kita ni bermanfaat. Kita nak, walaupun besok kita dah tak ada, orang still ingat kita. Tadi saya ada dengar conversation dengan guru saya daripada semalam lagi. Ada satu perkataan soalan yang ditanya. Apakah benda yang kita nak orang ingat tentang kita? Bila sebut je nama kita, apakah benda yang kita nak orang ingat? Apa benda? Memang bila sebut nama kita, hidup lagi ke dia? Ya Allah, hidup lagi rupanya. Ingat dah meninggal. Nampak? Nampak sangat orang tak tahu yang kita ni bermanfaat. Orang jumpa kita atau orang jumpa kita, lah hidup lagi rupanya. Ingat dah meninggal. Kita dah meninggal, still orang tak tahu pun kita dah meninggal. So macam mana? Takkan kita nak hidup macam tu, weh? Okay. Macam. Okay. Belum lagi satu lagi benda saya nak cakap. Kebanyakan founder mereka yang run the business ni buat silap satu lagi. Apa lagi nombor 3 siapa nak tahu? Okay. Apa lagi yang ketiga? Sekejap saya tu dengan ni. Apa lagi? Mentality buat iklan. Mentality dia adalah mentality buat iklan manjang. Diingatkan nak berjaya ni iklan. Contoh katalah dia jual produk apa. Contohnya katalah jual produk contoh sembelit. Mentality apa? Dapatkanlah produk kami. Dia pun buatlah posting. Posting gambar produk, ayat dia. Belilah, kami jual. Beli. Ayat dia macam tu. Lepas tu bagi tahu fakta. Kan, sebab ayat iklan. Fakta. Produk ni mengandungi sekian. Mengandungi bla bla bla. Orang tengok pun, kau nak suruh aku jadi doktor ke? Kau nak mengajar subjek biologi ke? Macam mana ni sekarang? Betul tak saya kata benda ni adalah kesilapan? Dosa dalam marketing. Bukanlah saya kata dapat dosa. Ni ayat dia. Nak senang faham. Dosa kesilapan kita. Siapa faham tu? Saya nak tanya you all lah. Berapa ramai di kalangan you all kat sini yang memang suka iklan? Suka dengan iklan? Okay? Tapi sekarang, boleh tak kita tukarkan? Jangan buat iklan. Tapi kita kena adjust sebalik. That's why lah kat situ pentingnya nak belajar ilmu namanya ayat power. Ataupun sebenarnya nak kena belajar namanya copywriting yang betul. Supaya copywriting tu betul-betul atraktif. Menarik.
barulah orang nak tengok, barulah orang akan suka dengan kita. Sebab manusia tak suka iklan. So, kita janganlah buat benda yang kita sendiri pun tak suka. Yang dah share tu terima kasih. Thank you very much. Okay, bagus, teruskan. Yang belum share, tekanlah share tu sekarang. Tu kat bawah tu je. Tu kat bawah tu, ada kat bawah ni. Tekan butang share. So, apa yang kita nak buat? Tukar, jangan buat iklan. Tetapi, adalah bukan buat iklan, tetapi kita nak berikan value. Berikan ilmu ataupun kita panggil dia value. Contoh katalah produk sembelit. Kan, berapa ramai kat sini, contoh kita tulis ayat. Berapa ramai kat sini sebenarnya tiap-tiap pagi nak pergi kerja ke pergi mana, ada isu nak buang air besar. Dan tahukah you all, kalau you all tidak buang air besar sehari 2 kali, berkemungkinan besar you all berpotensi pakai pampers dewasa dalam masa 2 ke 3 tahun daripada sekarang. Faham tak benda tu? Yes, betul. Ini yang berlaku sekarang ni kepada ramai orang. Bila sembelit dia mencapai tahap yang kronik, dia kena potong dia punya rectum, and then dia terpaksa pakai pampers, wait. Siapa nak macam tu? So, ayat kita adalah cuba membantu, atau juga kat sini adalah percubaan selamatkan pelanggan. Sebenarnya kita bagi dia ilmu dan kita cuba selamatkan orang. Selamatkan orang daripada terkena macam tu. Terkena kancah macam tadi tu. Seorang akan rasa, wow, betapa dia ni ambil berat pada aku. Dia ni ambil berat. Dia tak pentingkan diri. Dia bukan sekadar jual barang, tapi dia bagi aku knowledge. Dia bagi aku ilmu. Jadi menjadikan kita ni nampak kelihatan berbeza daripada orang lain. Sedangkan orang lain semua jual barang, buat iklan. Okay? Tak faham pelanggan. Sedangkan kita pula berbeza. Kita jadi seorang yang memahami pelanggan. Macam. Boleh tak saya nak tunjukkan satu video dulu, boleh? Saya tunjuk satu video sebagai satu inspirasi. Cuba dengar perkataan yang dia sebut. Dan cuba tengok pula dia punya result bila dia faham benda ni melalui kelas-kelas yang kita buat. Bila dia pergi belajar, bila dia hadir ke kelas. Dan sekarang kelas kita buat online je. Yelah, kes COVID ada kat 30,000. You berani ke nak datang kalau saya buat kelas ramai-ramai? Saya pun tak berani nak datang. Macam mana? Kang pergi-pergi kelas kang, balik kena COVID. Dah tak boleh buat bisnes juga. Na'udzubillah, kita takut ada simptom. Kalau tak ada simptom, Alhamdulillah. But, if ada simptom, macam mana pula kita nak teruskan bisnes? Boleh tengok video ni? Lepas tu saya sambung lagi poin yang keempat, 5. Dan habis. Lagi 2 poin je, boleh? So, kita cuba tengok dahulu kita punya video ni. Siapa nak tengok? Okay? Ready Jangan ke mana-mana, tengok video ni 2 minit, 3 minit je. Sekejap je. Dan tengok apa yang dia cakap. Kita tengok dulu tau. So, saya fikir kalau hari ini saya balik semula kerja dekat hotel ataupun kerja dengan sesiapa pun, anytime benda ni mungkin akan berulang dalam kehidupan saya yang saya lost, saya tak tahu dekat mana saya nak cari solution. Hai, Wanakkam, salam sejahtera, Tachahau. Saya Chef Dave. Saya tengah berniaga vegan food business dan juga saya run satu online cooking academy untuk membantu ibu-ibu atau juga usahawan yang berniaga untuk belajar macam mana nak prepare vegan food. Before I start saya punya business, memang jatuh dalam pergi yang amat dalam sampai I tak tahu macam mana I nak come back. So basically I tengah earn 5 figure salary, 5 angka. Kira kehidupan tu macam bersyukur sudah tak ada apa yang nak pening. Tiba-tiba hilang punca pendapatan tu macam tu je. Disebabkan pandemik, I tak boleh balik kepada cruise yang saya tengah bekerja masa tu. Saya nak berkongsi ilmu tentang vegan, nak buat video-video. Tapi itu hanya satu permulaan dan saya tak tahu macam mana nak monetize saya punya kerja. Masa tu lah saya tengah fikir apa cara jalan, macam mana I nak earn money. Saya tak ada idea. Masa tu lah abang saya, Abdul Manaf, dia kenalkan saya kepada Sifu Najib, suruh saya pergi kelas. Saya fikir siapa Sifu ni? Nak pergi kelas apa kan? Saya MBA holder kot.
betul. I ada belajar business course, takkan I nak pergi belajar business lagi. Pemikiran saya masa tu agak sombong, rasa macam tak perlu pun, tapi saya cuba. So apabila dah start business ni, cabaran yang paling besar saya perasan adalah tak tahu macam mana nak marketing. So saya tak tahu teknik-teknik ni, tapi just rasa nak berniaga. Tapi bila dah start business, baru nampak struggle macam mana nak marketing certain product tu. Saya start, so saya teruskan kelas-kelas, belajar teknik-teknik macam mana nak marketing saya punya produk, macam mana nak konsisten dengan copywriting, macam mana nak buat poster. So semua tips-tips yang saya belajar dalam momentum ni yang buatkan saya macam lebih confident. Sekarang I buat live pun lebih confident daripada setahun lebih saya starting tu. So memang struggle tu is real. Benda yang kuatkan semangat saya sampai hari ni. Setiap kali kadang-kadang kita ni business ada time down, ada time kita dekat keadaan yang bagus dan sebagainya. Tapi every time when I feel down, I tanya balik diri saya satu je soalan. Kenapa I start at the first place? Big why saya, apa reason saya start business ni? Dan masa I start business dengan hari ni, responsible saya memang totally different. Masa tu saya seorang, tapi hari ni team saya ada 15 orang bersamaan dengan 15 keluarga. So I always ask back, what is the reason I started at the first place? Dan hari ini kita punya company last year kita close 1 million sales. 3 perkara betul yang I buat. Number one, saya dengar cakap abang saya cari seorang sifu atau seorang guru yang boleh guide saya. Number 2 adalah buat apa yang saya belajar dalam kelas. Saya apply, saya buat apa yang saya belajar dengan sifu. Dan yang ketiga adalah saya dapat build team saya dengan cara apa yang sifu ajarlah. First of all, I nak sangat-sangat berterima kasih kepada sifu. Saya mengikut satu guru yang dapat guide saya punya business journey dari zero sampailah hari ini. Yang penting, macam I pernah cakap, saya ada MBA, pernah belajar business, saya pernah belajar overseas. Tapi to be honest, bila I masuk dalam kelas, baru I perasan apa yang saya belajar tu atas paper saja, hanya teori. Tapi apa yang sifu dan Think Momentum ajar adalah something yang practical, day to day life, apa yang tengah berlaku dekat business world. Untuk kawan-kawan dekat luar tu, kalau nak business, so make sure choose your right circle. Macam okay, Chef Dave ni adalah salah seorang anak murid saya yang ketika PKP tu dibuang kerja, dia sebagai chef. Kan ketika PKP kan terlalu banyak bisnes yang tutup kan, yang terkesan. So dia adalah seorang chef yang pendapatan dia belas ribu, okay, 5 angka, tapi dibuang juga kan. Dan dia alhamdulillah dia mulakan tapi dia juga adalah seorang MBA holder. Dia ada master tau, Master Business Administration. Dan ingat dia pandai, dia ingat dia dah tahu dah pasal bisnes. Tuan-tuan, saya pun ada MBA juga. Okay. Saya pun pergi belajar MBA untuk mengesahkan apa yang saya belajar, apa yang saya dah buat dengan akademik. Tapi banyak benda yang sebenarnya yang apa is not follow the trend sekarang benda tu. Sebab ilmu tu ada yang baru, tapi kebanyakannya dah lama. Kan business pula dulu dan sekarang ni tak sama cara marketing, dah berbeza. Okey. So poin yang keempat saya nak cakap kat sini, kalau anda perasan kat situ, okey, yang Chef Dave pun ada sebut tadi. Apakah benda yang keempat? Yang keempat, kesilapan kita adalah apa dia? Okey, saya nak cakap yang keempat adalah kesilapan kepada ramai orang adalah yang keempat, tiada guru. Dia tak cari cikgu. Dia tak cari seorang yang pakar, yang expert untuk nak bimbing, nak guide dia. Itu masalah dia. Okey. Yang kelima pula, apa lagi isu kat sini yang menyebabkan kita tak gerti apa dalam marketing, apa benda yang berubah, apa benda yang aku mesti buat betul. Yang kelima, kalau anda perasan tadi disebut tiada circle. Okey. Ataupun kawan-kawan yang mempunyai matlamat yang sama, yang positif. Kan? Most of the time kita ni berkawan dengan orang yang asyik cakap tak boleh lah. Aku nak berjaya. Berangan je lebih. Macam lah kau tu pandai sangat. Kau tak boleh lah. No, that's why kita perlukan circle or kumpulan. That's why Chef Dan menempatkan diri dia dalam circle momentum. Persekitaran momentum, dia berada dalam platinum.
Dan kat situ dia dapat kawan-kawan yang ada, yang menyokong, yang positif. Apa? Kau kata tak boleh? InsyaAllah. Kau boleh lah ada. Apalah tak boleh. That's why saya kata, apa kata kita mulakan dulu dengan circle yang insyaAllah kita akan adakan dalam sesi roket pemasaran momentum lusa ni 26-27. Dah dekat dah. Sesi kita dah terlalu dekat sangat. Dan kita bagi totally free, tak ada bayar. Dia sebagai simbolik untuk kita nak support you. Of course lah, free tu 2 hari je. Janganlah boleh cakap seumur hidup. Tak. Saya pun tak nak over promise. Saya bagi benda yang praktikal. Tapi but totally 2 hari ni free. Tak ada bayar apa-apa pun. Free. So kenapa kita tak nak gunakan peluang ni? Why? Kenapa kita tak gunakan peluang ni untuk kita ambil ilmu, untuk kita nak ubah nasib? Kan? Untuk kita dapatkan sesuatu yang berbeza kali ni. Alhamdulillah, saya juga bersyukur sebab kali ni guru saya, mentor saya bersedia untuk turun padang untuk share dengan you all nanti insya-Allah. Okey, Datuk Wira Dr. Haji Azin Osman insya-Allah akan buat penampilan. Penampilan eksklusif, penampilan istimewa nanti insya-Allah. Okey. So sesiapa kat sini yang belum lagi mendaftar, pergi daftar sekarang. Free, tak ada bayar. Daftar di link yang kami berikan naktarikpelanggan.com. Okey. Naktarikpelanggan.com. Sebab kita nak kembalikan bisnes anda. Kita nak bisnes anda buat comeback. Kembali semula. Naikkan balik anda punya sales. Kalau anda boleh naikkan sales sekarang, kenapa nak tunggu? Kalau benda boleh dapat free, kenapa nak tunggu yang berbayar, tuan-tuan? Okay. Dan saya pun kadang naik pelik juga. Asyik ada lagi yang tanya, berapa harga kelas? Tak bayar, free. Kalau nak bayar 499, pergi derma sedekah anak yatim. Niatkan itu adalah yuran kelas, tapi join kelas kita ni free, tak ada bayar. Saya nak lihat bisnes you all boleh berubah. Kalau Chef Dave tadi yang kena buang kerja, now comeback semula, last year buat lebih 1 million, boleh buat duit sendiri. Dan ilmu yang kita ajar adalah ilmu yang insya-Allah praktikal untuk apa segala benda yang tadi yang you all kata tak faham, insya-Allah kita cuba fahamkan you all. Okey, saya pun ada kelas dengan Ultimate dan tim dia orang pula. Saya ni kelas saya bersambung-sambung. Malam sekarang pun saya ada kelas insya-Allah. Malam ni adalah kelas untuk persediaan untuk mereka yang nak belajar untuk RPM 26-27. Malam ni kita ada 1 jam session. Saya nak bercakap dengan you apakah preparation dari segi marketing, sales, copywriting, apa yang kita akan ready nak belajar. Free malam ni pun sama. Dia adalah free dan kita menuju kepada kehangatan sesi roket pemasaran momentum 2 hari ni. Malam ni pun siapa daftar, malam ni pun dia akan dapat link untuk join sesi malam sekarang ni free. Tak ada bayar. Okay, totally free. Dan saya nak anda tengok, saya tak ajar benda-benda yang sekadar basic. Kita ajar advance yang you boleh buat duit insya-Allah. Boleh-boleh? So insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam Sarapan Minda Momentum. Bye-bye.